Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Norasliza binti Abdullah, pensyarah IPGK Sultan Mizan, akan membentangkan bimbingan instruksional kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi Sekolah Kebangsaan Pengkalan Yirih Besut Terengganu. Saya mulakan dengan pengenalan SK Pengkalan Yirih. Untuk makluman semua, disertakan sejarah SK Pengkalan Yirih dan juga pengasas bagi SKPN. Seterusnya, diperkenalkan barisan pentadbir yang menjadi nadi dan tulang belakang sekolah. Diteruskan lagi dengan titik permulaan KPPB SKPN. Satu jawatan kuasa telah dibentuk bagi merealisasikan pelaksanaan KPPB di sekolah ini. Guru-guru yang terlibat dengan pelaksanaan KPPB ini adalah seperti yang dipaparkan. Ini pula barisan pembimbing daripada IPG Campus Sultan Mizan yang telah memberi bimbingan instruksional bermula tahun 2020. Diteruskan lagi dengan perkembangan bimbingan instruksional oleh IPG Campus Sultan Mizan. Beberapa sesi bimbingan telah dijalankan. Seterusnya, ini adalah catakan pelaksanaan program KPPB ke sekolah yang telah ditetapkan oleh IPGK Sultan Mizan untuk pelaksanaannya. Ini adalah gambar sesi perjumpaan bimbingan yang dijalankan sepanjang proses pelaksanaan KPPB. Bagi kejelasan dari segi pelaksanaan KPPB SKPN, diterangkan proses yang berlaku bermula daripada perancangan, pelaksanaan sehinggalah penghasilan produk. Kita bermula dengan merungkai standard. Pada peringkat pertama, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah bersandarkan kepada DSKP, setiap guru merungkai standard kandungan dan standard pembelajaran masing-masing mengikut mata pelajaran. Setelah dikenal pasti mata pelajaran boleh digabungkan, SK dan SP dikenal pasti, maka dilaksanakan secara interdisiplin bagi mata pelajaran matematik, bahasa Melayu, sains dan reka bentuk dan teknologi, yang mana matematik adalah sebagai anchor. Sasaran murid untuk pelaksanaan KPPB di sekolah ini adalah murid tahun 4. Untuk pengetahuan semua, ini adalah hasil pembelajaran yang dapat dirungkai daripada DSKP bagi setiap mata pelajaran. Bagi matematik, untuk topik 6, untuk BM, topik 3, sains, topik 8 dan RBT, topik 2. Hasil daripada interdisiplin beberapa mata pelajaran ini, satu pemahaman terhasil dan the big idea telah dikenal pasti. Big idea ini adalah menunjukkan kefahaman untuk beberapa mata pelajaran tersebut ada connection di antara satu sama lain. TBI projek ini adalah rumahku, syurgaku. Seterusnya, untuk essential questions bagi matematik, BM, sains dan RBT. Soalan-soalan penting ini dapat membantu pelajar untuk lebih memahami pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai dalam pembelajaran mereka. Bagi hasrat pembelajaran pula, bagi matematik, saya belajar menyelesaikan masalah harian rutin yang melibatkan ruang. BM, saya belajar menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Saya belajar membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia. Sains, saya belajar untuk memerihal sifat bahan dengan menjalankan aktiviti. Dan akhir, RBT, saya belajar membuat persembahan reka bentuk produk bertema yang telah dihasilkan. Apa yang sangat penting dalam proses PDP guru adalah kriteria kejayaan. Bagi matematik, saya dapat menyelesaikan masalah harian yang melibatkan ruang, bahasa Melayu,
saya dapat menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Saya dapat membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia. Sains, saya dapat memerihalkan sifat bahan dengan menjalankan aktiviti. Seterusnya, RBT, saya dapat membuat persembahan reka bentuk produk bertema yang telah dihasilkan. Setelah merungkai standard dapat dimantapkan, guru-guru beralih kepada perancangan KPPB. Perancangan KPPB PDPD mengandungi 3 peringkat. Yang pertama, hasil yang diharapkan. Peringkat kedua, bukti pentaksiran. Dan peringkat yang ketiga, plan pembelajaran. Peringkat yang pertama. Semakkan di SKP, merungkai standard dan SK serta SP. Pengetahuan dan kemahiran bagi SK dan SP. Perkembangan pembelajaran, hasrat pembelajaran dan akhir sekali adalah kriteria kejayaan. Seterusnya, untuk peringkat yang kedua, menetapkan bukti hasil untuk tugasan dan juga eviden yang pelajar akan hasilkan seperti yang dipaparkan. Seterusnya, peringkat yang ketiga, merancang aktiviti PDP menggunakan prinsip where to. Untuk memperkukuhkan lagi, pelaksanaan KPPB amatlah perlu berdasarkan kepada mana-mana model KPPB. Seperti dalam pelaksanaan KPPB sekarang ini, berdasarkan kapasiti pedagogi guru merangkumi rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pemaafatan digital dan amalan pedagogi. Amalan pedagogi yang dilaksanakan adalah pembelajaran berasaskan projek. Tugasan yang dilakukan menghasilkan satu model rumah menggunakan bahan terbuang, di mana murid akan membina sebuah rumah dengan mereka plan bertema yang sesuai. Dalam melaksanakan tugasan ini, keterlibatan warga sekolah, ibu bapa dan komuniti tempat sangat berperanan. Murid-murid akan bertanya untuk mendapatkan ilmu dan kemahiran dalam pembinaan model rumah ini. Penggunaan bahan terbuang juga dapat membendung fenomena alam kita. Oleh itu, menghasilkan satu produk secara kreatif dan inovatif yang dapat menggalakkan kesedaran murid tentang kepentingan kehidupan yang lebih selesa. Di akhirnya, penilaian akan dilakukan bagi setiap peringkat kajian, iaitu proses dan produk berdasarkan rubrik-rubrik tertentu yang telah digariskan. Seterusnya, kompetisi pembelajaran bermakna juga diterapkan dengan amalan PDPC, iaitu komunikasi melalui soal jawab murid dan penyampaian pengajaran guru, kolaborasi di mana tugasan dijalankan berkumpulan dan wujud sifat interpersonal dalam diri murid, pemikiran kritis yang mana murid berfikir untuk menghasilkan model rumah. Sasiah dikaitkan dengan belajar cara belajar dan kewarganegaraan, kecintaan kepada kehidupan yang lebih selesa dan kelestarian alam dengan menggunakan bahan terbuang untuk membina rumah. Akhirnya, murid berpeluang menghasilkan satu produk mengikut kreativiti masing-masing. Amalan pedagogi juga dikaitkan dengan aspirasi, di mana penlibatan dalam pembelajaran, murid seronok dalam aktiviti, minat, kreatif dan ada semangat untuk mencuba mengikut minat masing-masing. Seterusnya, untuk rakan pembelajaran dikaitkan dengan perhubungan, membina perhubungan bermakna dengan orang lain, iaitu rakan pembelajaran, komuniti setempat, guru pakar, ibu bapa dan pembelajaran kolaboratif murid. Seterusnya, untuk persekitaran pembelajaran juga boleh dikaitkan dengan belajar cara belajar, tugasan secara akses terdiri dan berpusatkan murid. Murid menggunakan pelbagai alat dan proses yang sesuai untuk mendapatkan sumber rujukan dan bahan yang bersesuaian
melalui pencarian Google dan YouTube, dan ini akan meningkatkan pemanfaatan digital murid. Dikaitkan juga dengan model 3R, iaitu murid dapat mengaplikasi pengetahuan secara interdisiplinari antara 4 mata pelajaran yang terlibat. Murid mengaplikasi pengetahuan secara interdisiplinari dalam masalah yang akan mereka selesaikan untuk membina sebuah rumah. Murid juga dapat mencipta secara interdisiplinari dalam menyelesaikan masalah untuk menghasilkan plan rumah dan juga lakaran sehingga menghasilkan satu produk, iaitu model rumah. Dan seterusnya, pelajar juga berupaya untuk berfikir dengan cara yang lebih kompleks serta menerapkan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi di dalam dunia yang sebenar. Senario dan kisah-kisah sebenar kehidupan. Akhir sekali, hasil produk KPPB SKPN. Dipaparkan proses kerja guru-guru sepanjang pelaksanaan KPPB. Ini adalah untuk mendapat gambaran awal produk yang akan dihasilkan. Guru-guru telah bekerjasama menghasilkan satu model contoh, iaitu sebuah rumah agar dijadikan panduan. Perbincangan demi perbincangan telah dijalankan dalam kalangan guru yang terlibat untuk memperkukuhkan lagi pelaksanaan KPPB. Guru matematik menjadikan satu ukuran bentangan rumah dengan ukuran yang lengkap untuk membina rumah. Guru sains pula mengenal pasti sifat bahan yang digunakan untuk membina rumah. Namun dalam projek ini digunakan bahan terbuang bagi memberi kesedaran kepada murid tentang kecintaan mereka terhadap alam ini. Bagi guru bahasa Melayu pula menunjukkan kecintaan kepada kehidupan yang selesa, murid dikenaki menulis satu karangan berkaitan dengan rumah. Guru RBT melakarkan plan rumah mengikut tema rumah yang dikendaki oleh setiap pelajar seperti rumah kampung, rumah batu dan sebagainya. Sehinggalah terhasillah produk yang dihasilkan oleh pelajar. Seterusnya, kekuatan faedah yang diperolehi melalui pelaksanaan KPPB, cabaran dan halangan yang dihadapi sepanjang proses pelaksanaan KPPB. Seterusnya, untuk cadangan penambahbaikan, ucapan semangat dari Guru Besar SK Pengkalan Nireh beserta Pandangan saya sebagai Guru Besar SK Pengkalan Nireh, program KPPB merupakan satu program yang sangat bermakna kepada guru-guru dalam menjalankan kaedah PDPC yang kreatif dan menjadikan murid-murid lebih cepat mencapai objektif pembelajaran. Juga tidak lupa sekalum penghargaan kepada yang terlibat dalam merealisasikan KPPB SKPN. Sekian, terima kasih daripada SK Pengkalan Nireh dan IPGK Sultan Islam.